Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, pada kesempatan ini ingin saya memperkenalkan dan memberi ulasan ringkas ke atas sebuah kitab yang judulnya Sahih At-Targhib wa Tarhib. Okey, kitab ini menjadi rujukan lazim bagi diri saya dan suka saya mengesyorkannya kepada tuan-tuan dan puan-puan agar dapat menjadi rujukan sendiri dan ahli keluarga. Sedikit pengenalan tentang kitab ini. Asalnya kitab ini berjudul At-Targhib wa Tarhib oleh Al-Hafiz Al-Munziri. Al-Hafiz Al-Munziri yang meninggal tahun 656 Hijrah. Beliau seorang tokoh, seorang ahli hadis yang juga masyhur dengan kitabnya Mukhtasar Sahih Muslim. Yang ini beliau meringkaskan kitab Sahih Muslim, ya. Okey, tajuk ini bermaksud, At-Targhib maksudnya memberi motivasi ataupun memberi anjuran kepada sesuatu amalan, sementara At-Tarhib pula memberi ancaman, memberi peringatan bagi orang yang meninggalkan amalan tersebut. Kitab dengan tajuk ini sebelum ni ada juga seorang tokoh lain yang mengarang tajuk yang sama oleh Qawam As-Sunnah Al-Asbahani yang wafat tahun 535 Hijrah. Qawam As-Sunnah bermaksud penegak sunnah, orang yang menegak sunnah Nabi SAW, yang meninggal tahun 535 Hijrah. Kitab beliau tajuk sama tetapi kurang masyhur. Yang kurang masyhur ialah apa yang dikarang oleh Imam Al-Munziri atas judul yang sama juga. Ini edisi yang Arabnya. Kemudian kitab yang sama ini telah pula disemak oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yang meninggal dunia tahun 1420 Hijrah. Beliau menyemaknya dan memisahkan antara hadis-hadis yang sahih, hasan, daif dan yang lebih lemah daripada itu. Kemudiannya beliau membahagikan kitab yang asal ini kepada dua. Pertama, yang ini berjudul Sahih At-Targhib wa Tarhib. Dan ini sebanyak 3 jilid. Sementara yang kedua ialah Daif At-Targhib wa Tarhib. Sebanyak 2 jilid. Meskipun beliau telah membahagikannya kepada dua, beliau tidaklah menukar kepada kitab asal. Sebab apabila beliau melakukannya, beliau telah meletak namanya sebagai pengarang. Pembahagian kitab ini kepada dua, iaitu Sahih dan Daif, baik bagi kitab ini mahu pun kepada kitab-kitab lain, sebab beliau juga melakukan yang seumpama terhadap Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai dan juga Sunan Ibnu Majah. Ia mengundang kritikan. Sebahagian tokoh mengkritik pembahagian seperti itu. Sebahagian lagi berkata okey saja, sebab beliau sebenarnya hendak menerangkan, membezakan antara yang sahih dan hasan dan yang daif, serta tidak berlaku kekeliruan, kerana jika seseorang mahu merujuk kepada kitab yang asal, ia masih lagi ada, ya. Jadi beliau telah pun membahagikannya kepada dua ni. Yang ini 3 jilid, yang daif ini 2 jilid. Kemudiannya yang sahih ni, Sahih At-Targhib wa Tarhib ini telah pun diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dan inilah yang ingin saya perkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan edisi terjemahan ini adalah sebanyak 6 jilid. Boleh dibeli melalui Shopee ataupun Lazada. Sila tengok tajuk dia, search dan beli sendiri. Jangan tanya saya. Sebab kalau tuan-tuan yang sendiri search, tuan-tuan sendiri cari, boleh cari seller dengan harga yang terbaik, atau ada promosi ke, ada free gift ke, ya. Kenapa saya nak recommend? Kenapa saya nak syorkan buku ini? Sebab buku ini setebal 6 jilid, ia menerangkan anjuran terhadap sesuatu perkara serta ancaman daripada meninggalkannya. Dalam banyak amal-amal kita ini, banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menganjurkan kita melakukannya, memberi motivasi untuk kita melakukannya, juga memberi peringatan atau ancaman bagi orang-orang yang meninggalkannya. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang lazim dalam saluran YouTube saya
akan mungkin tahu saya ada membuat satu siri video tentang keutamaan solat berjamaah dan adab-adabnya. Dari manakah saya mendapat hadis-hadis tentang keutamaan dan adab-adabnya itu? Ya, daripada buku ini, ya, tentang motivasi. Saya bagi contoh ya, tentang motivasi solat berjamaah ni. Saya rasa ramai yang dah tahu kan. Darjatnya 27 kali lagi tinggi. Ada hadis lain sebut 25, ada hadis lain sebut 20. Pahala diberi ganjaran, digandakan sebanyak 25 kali kan. Tetapi pada waktu yang sama, ada juga hadis-hadis yang berbentuk ancaman. Antaranya saya bacakan satu saja daripada buku ini sendiri, riwayat Imam Ahmad dengan darjat hasan sahih, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid dan beliau melihat pengurangan jumlah jemaah. Maka beliau bersabda, sesungguhnya aku benar-benar ingin mengangkat seseorang lain menjadi imam untuk jemaah yang sudah ada di masjid itu, sementara aku kemudiannya keluar, maka aku tidak akan menemukan manusia yang meninggalkan solat di masjid dan hanya solat di rumahnya, melainkan aku membakarnya. Dan baginda tidak membezakan sama ada orang yang solat di rumah tu solat bersendirian atau berjemaah. Ini merujuk pada lelaki, ya, merujuk pada lelaki. Ini satu contoh ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkan solat berjemaah tanpa uzur. Jika ada uzur, katakan dia sakit, katakan hari hujan, katakan apa-apa halangan yang sememangnya dibenarkan oleh syariat, it is okay. Tapi kalau sengaja, ini contoh ancaman atau peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda, sekali lagi saya tekankan, tidak membezakan orang yang solat di rumah tu berseorangan atau berjemaah. Sebab saya nak tekankan perkara ini kerana berlaku salah faham di kalangan masyarakat. Hadis-hadis yang menerangkan keutamaan solat berjemaah itu, it is also applicable. Boleh juga diguna pakai untuk solat berjemaah di rumah. No. Ia merujuk kepada solat berjemaah di masjid ataupun di surau, bukan di rumah. Ini sebagai contoh hadis ancaman, hadis motivasi, banyak yang telah saya bacakan sebelum ini, ya. Jadi tuan-tuan dan puan, satu perkara lain tentang buku ini, ia menghimpunkan hadis-hadis yang sahih dan hasan. Dan hadis-hadis itu begitu banyak, sampai-sampai bukan sekadar kita tak sempat nak amalkan, nak baca pun tak sempat. Sebagai contoh, bila saya membuat siri video tentang keutamaan solat berjamaah dan adab-adabnya, saya hanya membaca hadis-hadis terpilih daripada kitab ini. Okey, sebab dalam sesuatu topik itu ada banyak hadis. Kalau saya nak baca semua, macam banyak sangat. Lalu saya baca yang terpilih saja. Kenapa saya nak tekankan perkara ini? Kerana ada sebahagian orang, ada sebahagian agamawan, entah kenapa mereka ni begitu suka dengan hadis-hadis yang dhaif, dengan hadis-hadis yang tak dikenali. Bila kita tegur, kenapa tak pakai hadis sahih? Kenapa tak pakai hadis hasan? Dia kata, para ulama kata boleh pakai hadis-hadis dhaif untuk fadail amal. Maka kita jawab balik, kenapa nak pakai hadis-hadis dhaif lah fadail amal? Fadail amal ni bermaksud keutamaan untuk beramal, padahal dalam topik yang sama. Sebab fadail amal ini samalah juga dengan hadis-hadis anjuran, motivasi untuk beramal. Padahal sudah ada pun hadis-hadis yang sahih dan hasan dalam bab yang sama. Kemudian telah pun dipermudahkan, telah pun disusun semuanya oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam kitab seperti ini. Lalu apa perlu lagi kepada hadis-hadis yang dhaif? Okay? Macam saya kata, hadis-hadis yang sahih dan hasan ni bukan sekadar kita tak sempat nak mengamalkannya, nak baca pun tak sempat sebab banyak. Ini pula ada satu kumpulan orang yang begitu suka dengan hadis-hadis dhaif. Sebahagiannya tu dhaif jiddah, sebahagiannya tu mereka pun tak tahu riwayat, tak tahu darjatnya. Mereka tak tahu riwayat siapa, mereka tak tahu darjatnya. Apabila kita bertanya, mereka berkata, para ulama, jumhur ulama membolehkan penggunaan hadis-hadis dhaif dalam fadail amal. Kita kata dusta, kerana para
jumhur ulama apabila membenarkan penggunaan hadis-hadis dhaif tersebut, yang mereka masukkan hadis yang kita tahu sumber riwayatnya, kita tahu sanadnya, kita telah semak sanadnya, dan kita dapati sanadnya hanya memiliki kelemahan yang ringan, bukannya dhaif jiddan, bukannya maudhu', bukan yang tak ada asal usulnya. Maka kita kata dusta apabila anda beralasan sedemikian, sebab mereka menyampaikan hadis-hadis tanpa menyemak. Kita kata riwayat siapa? Tak tahu. Apa darjatnya? Tak tahu. Kemudian mereka beralasan, para ulama kata boleh. Tak. Mereka ini berdusta di atas nama para ulama. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, silakan buku ini. Mungkin agak mahal sebab dia 6 jilid, tetapi sangat berbaloi, sangat bagus untuk rujukan sendiri dan juga ahli keluarga, ya. Baik, sehingga sini saja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.